Assalamualaikum Nur Ali, Lukman Hakim, Zainul Abdul Rahman, Zainah Buyung, Nur Ashikin Ismail, Syuhaili Syaharbudin, Nur Liza Wahab, Mama Bunga, Daun Pandan Wangi, Nur Fatani Nurdin, Saniza Ahmad Satari, Rodiah Syarif, Ina Salina, Rahimah Raub, Rozida Rahman, Julida Amo. Apa khabar? Sihat awak? Azrina Abdullah Hanif, Hasnah Arsyad, Azina Ahmad, Rosmilah Badarussamin, Nur Maziha Mukhtar. Sebab sarapan dah jadi lambat ni, Cik Rodia, Khairul Bariyah, Yani Sarah Aisyah Zam, Zabidah Ahmad, Shimar Ros, Halimah Muhammad Ismail, Sri Suhaimi, Yati Abdul Basar, Masya Allah, amin. Nur Alis, Mas Jamil. Mas Jamil datang rumah buat apa? Fauziah Zahirah, Junaim Roza Osman, Kamariah Ibrahim, Aklima Ibrahim, Liza Osman, Sakinah Khamis, Nur Mala Abdul Halim, Roz Iman. Masya Allah, wajah-wajah, bukan wajah, nama-nama kesayangan hamba. Ramlah Sahim, Siti Hajar, Paridah Jasni, Mamayah Suraini, Habibah Rasul, Fauziah Zahirah, Azizah Atan. 50 stasnya, thank you. Ida Kahar, Hasnah Abdul Rahman, Masya Allah, Ida Najwa, Faizah Ahmad, Faridah B. Syarif. Terima kasih Faizah Ahmad, 50 bintang, bintang berkerlipan. Siti Aisyah Yahya, Nora Mansur, Tati Yasin, Cik Hasnah Haji Kasim, Ghazali Mamat, Alhamdulillah, Cik No, Zahra Suhadi, Rozaida Bahari, Sanimah Haji Jamin, Nozi Palil, Nur Sidah Anwar, Jubidah Asmoni, Sarimah Saleh, Alhamdulillah, Syai Marini Syahriman, Zaitun Zain, Roznani, Nur Suhaidah Ngahdimin, Zambri Roma, Masya Allah, Zan Abu Kasim, Asyah Madzin, Nur Aslina Syamsuddin, Wawa Azia, Yasmin Yaakob, Allahumma salli ala Muhammad, Haslina Abdul Majid, 300 star, thank you. Allah gandakan rezeki. Rahimah Bujal, 100 stars, thank you. Muzailiha Muz, Rohana Bahara, Siti Atikah Tukimin, Atikah Ramli, Diana Aris, Ida Aisyida, Zainun Hadi, Haniza Osman. Tahu tak, nak sebut-sebut nama anda semua ni sampai saya sayang nak minum. Nanti terlepas satu nama. Siti Saedah Abu Bakar, Masya Allah, faham. Nurmala Abdul Halim, Ustazah dah sampai ke rumahnya. Liza Osman, 70 stars. Maisarah Ismail, Masya Allah. Julia Razali, Zainah Buyung, Fatimah Umar, Masya Allah, amin. Cik Seri Aniza, Rahimah Ibrahim, Zamnah Samin, Fazlina Sa'ad, Rokiah Muhammad Nurdin, Juwita Ismail yang dirindui, Masya Allah. Kaslina Kasim, betul? Mak kesayangan Ustazah. Tapi nanti akan ada mak lebih disayang lagi. Tunggu, Masya Allah. Sekejap ya. Minta maaf kepada yang berpuasa hari Khamis. Saya tak mampu nak puasa hari Khamis. Kuliah yang rasmi saja 5 kuliah. Itu belum bercakap hal-hal lain. Belum ceramah dengan Ustaz Azwan lagi. Ceramah dengan Ustaz Azwan acana. Bismillah. Minta maaf, hari ni sangat lambat. Banyak benda hari ni, tim pos nak datang buat kerja. Kena turun lah, ada benda-benda sikit nak buat kan. Masya Allah. Adawiyah Kasim, Miss Allah Ya Karim, Miss Yani sayang, salam takziah daripada Ustazah dan Ustaz. Salam takziah daripada sahabat-sahabat La Tahzan.
Sahabat, nama Miziani adalah sahabat kita di Sarawak, Kuching yang sangat-sangat menyantuni ustazah dan rombongan. Ketika kami berada di Sarawak, abangnya sedang dalam kritikal, sahabat-sahabat. Jadi dia nak sangat jadi tim khidmat di Sarawak bersama-sama dengan grup kami. Allahu Akbar ya Karim. Tapi dia terpaksa khidmat kepada ibunya, yang mana ya Allah, Kak Juwita Ismail, janganlah bikin saya menangis. Juwita Ismail ni nak bagi ustazah nangis pula pagi-pagi ni. I miss you too, Masya Allah. Sahabat, kita sama-sama doa untuk abangnya Miziani. Masya Allah, sangat mulia hatinya. Diuji dengan masa tu abang ada dekat ICU rasa. Tapi nak bawa mak ulang-alik ke hospital tengok abang. Lepas tu dia pimpin anaknya lagi. Anaknya pun peminat Ustazah Zai, selalu dengan kuliah sama-sama. Masya Allah, tabarakallah. Semalam abang itu telah kembali ke rahmatullah. Ya Allah, semoga Ustazah bisik dekat Miziani. Walaupun abang tengah kritikal nak bawa mak ulang-alik di hospital, masih datang kuliah Ustazah. Tapi dia masih minta maaf, Ustazah tak dapat nak khidmat, tak dapat nak khidmat. Allah ya Karim. Saya kata khidmat pada ibu, pada abang tu jauh lagi besar. Tapi sahabat-sahabat tahu tak, sampai dengan ibunya, termasuk adik yang baru datang dari KL, datang sampai dekat airport hantar kami balik. Ya Allah Tuhan, semoga menjadi asbab Allah ampunkan dosa-dosa almarhum abang. Allah syurgakan tempatnya, insya-Allah. Miziani boleh share, abang ada isteri ke, ada anak berapa orang? Semoga Allah bagi redha kepada Miziani dan seluruh keluarganya, insya-Allah. Sekejap sahabat, kita berkat doa. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah ampunkan dosa-dosanya. Semoga Allah kasih akannya. Sahabat kita dari Sarawak, Miziani, selalu ada. Okay, dan insya-Allah kita hadiahkan Fatihah ini kepadanya. Juga kepada yang bagi tahu Ustazah di sini, hari ini hari jadi dia. Semoga Allah tambahkan usia. Macam itulah pelajaran dalam hidup ini kan sahabat. Yang pergi, yang bertambah usia. Yang bertambah usia, moga Allah berkati, insya-Allah. Usia yang barakah, makin takwa kepada Allah, makin bermanfaat kepada seluruh hamba Allah. Amin. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak mengapa Kak Nurmala Halim, juga Fatihah ini untuk ibunya Kak Nurmala yang baru pergi minggu lepas rasa. Kita hadiahkan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kak Nazah tulis semoga dipermudah persemadian abangnya. Saya rasa Miziani tulis tadi abangnya dah kembali ke rahmatullah semalam kan. So saya tak pasti dah dikebumikan ke belum. Masya Allah. Allah Salasiah Abdul, sahabat La Tahzan daripada Sabah. Allah, dah lah kita start lambat hari ni, Ustazah yang lambat. Macam-macam pula berita sahabat La Tahzan. Anda tak saling bertemu mungkin, tapi anda kena tahu. Di Sarawak tadi Miziani sahabat yang sangat istiqamah dengan kita. Baru kematian abang. Ustazah terasa walaupun tak kenal, sebab masa kami sampai di Sarawak, dia sampai nangis-nangis jumpa Ustazah. Dia nak sangat khidmat tapi tak mampu. Dia kirim salam melalui Julida Amuh. Tapi toeng muncul dalam kuliah Ustazah masa malam tu. Satu kuliah dia ada. Lepas tu masa kami nak balik kat Kuching, dia kata abang dia dah kritikal tapi masih nak datang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul Cik Rodia Syarif, walaupun tak pernah jumpa, sahabat La Tahzan saling terikat hatinya, insya-Allah. Kedua, Salasiah Abdul pula, sahabat kita daripada Sabah. Masya Allah, yang kita salah seorang insan bertuah yang diterbangkan ke Baitullah pada Syawal tempoh hari melalui umrah tajaan ASA.
dan mempunyai seorang anak soleh bujang insya-Allah yang nak sangat sambung belajar, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi kekangan kemampuan untuk menerbangkan ke Jordan. Alhamdulillah, berkat kebersamaan sahabat La Tahzan. Allah, meremang pula bulu roma saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betapa kasih sayang ini, Masya Allah. Walaupun kita tak jumpa hari ini, anak anda kita, anak kepada Salasiah Abdul akan terbang ke Jordan untuk sambung belajar. InsyaAllah sahabat-sahabat, seorang Al-Hafiz sudah, mudah-mudahan Allah beri kebaikan. Baliknya dia sebagai bakal ulama. InsyaAllah masa tu mungkin kita dah ada yang berada di alam barzakh. Beliau insyaAllah menjadi salah seorang bunga-bunga yang indah di atas muka bumi Allah untuk menyebarkan kerja dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, masya-Allah, amin. Jadi di Sarawak kita ada berita duka, hari ini dikebumikan, mudah-mudahan dipermudahkan semua. Salam takziah sahabat La Tahzan kepada keluarga Miziani di Sarawak, Kuching. Kemudian salam tahniah kepada sahabat kita Salasiah Abdul di KK Sabah, masya-Allah, okay? Juga kepada seluruh yang tadi Ustazah terbaca. Masya Allah, ditambah usianya pada hari ini. Ustazah tak tersebut namanya satu persatu. Moga semakin taqwa kepada Allah, taat kepada Allah, bermanfaat kepada hamba Allah. Inilah kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bila kita dekat, saling bersalaman, saling berdakapan. Semoga sepupunya Sarina Saleh juga diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu apa yang terbaik di sisi Allah. Kita nak ajar hati kita reda menerima apa saja yang Allah takdirkan. Mungkin di mata kita ia tak baik, ia buruk, tapi di sisi Allah ia jauh lebih baik. Okay? Apa saja keputusan dari Allah, takdir dari Allah, semoga kita mampu berdamai dengan takdir, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rasa nak pergi ke LIA je nak hantar anak anda terbang ke Jordan, tapi tak boleh lah sayang, sebab Ustazah pun ada di banyak tempat hari ni, masya-Allah. Ya, Ustazah pula nak kena kumpul energi melalui air panas ni untuk pok-pek sekejap lagi. Amboi kat Siti Rozia, kami orang Malaya, dia kata. Minta maaf sahabat-sahabat yang berpuasa, anda doanya lebih diangkat Allah. Tolong bantu dengan doa ya yang kita sebut-sebutkan tadi. Alhamdulillah. Minta maaf sahabat, terima kasih banyak kerana faham pagi-pagi Ustazah memang kena macam ni. Sambil-sambil sahajalah. Kalau tidak saya tak sempat sarapan. Hari ni saya di Sungai Chow Masjid dan juga di Surau Nur Ikhwan Rawang Perdana. Tengah hari sempat untuk makan dan solat, lepas tu terus sambung ke Rawang Perdana. Malam ni saya dijemput untuk live IG dengan Irma Hasmi. Masya Allah, dengan Irma Hasmi. Doakan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Fatimah Omar, kan Ustazah dah cakap, itu tandanya Fatimah Omar sayang ke Ustazah. Nampak Ustazah minum air kosong pun sedap. Cuba kalau tak sayang, cuba kalau tak sayang, nampak Ustazah makan durian musangking pun, kan, elah Ustazah tu. Contoh kan. Jadi semoga Allah kekalkan. Amin. Syarifah Hafizah Al-Idrus, amin. Amin, Masya Allah. Masya Allah. Banyaknya yang kita nak doakan, amin, Masya Allah. Tak sempat nak baca satu persatu, baru nak baca dah naik atas. Okey, lambat dah. Kita mulakan dengan doa. Yang baru masuk jangan rasa terlambat. Kita dah dekat 1000 orang tapi Ustazah baru baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat dirahmati Allah? Masya Allah, meriahnya dengan doa
anak anda nak berangkat ke Jordan, Masya Allah. Kak Salasiah Abdul, tolong kirim salam dekat anak anda. Orang musafir doanya makbul, apatah lagi nak pergi sambung belajar ilmu-ilmu agama Allah. Maka doakan seluruh ibu-ibu sahabat La Tahzan. Sahabat, anda mempunyai jodoh, bersuami, beristeri ataupun tidak, anda dipilih Allah untuk berjodoh tetapi tak punya zuriat, ataupun punya zuriat tetapi macam tak boleh diharap. Sahabat, jangan pernah marah-marah dengan takdirnya Allah. Jangan pernah berputus asa daripada apa yang Allah pilih untuk kita. Tetapi hidup ini indah, penuh dengan kasih sayang. Bila subhanallah kawan kita gembira, kita turut gembira. Bila kawan kita berduka, kita turut berduka. Tolonglah segera-segera rawat hati kita. Apabila kita nampak anak orang lain berjaya, kita kata, heleh, guna kabel lah tu. Heleh dia banyak. Nampak orang senang, hatinya susah. Nampak orang susah, dia yang berguling-guling kesenangan. Tolong rawat hati yang macam ni. Saya tak tahu nak belah dada macam mana. Nak bagi tahu kepada semua sahabat-sahabat, makin lama hidup, janganlah nangis. Makin lama hidup, kita makin dapat rasa betapa pentingnya kasih sayang diajar oleh Nabi SAW. Patutlah kita semakin nampak, sahabat, ibu-ibu yang usianya semakin tua, kenapa sangat sensitif? Anak cakap sikit pun masuk bilik lap air mata. Kenapa anak janji nak balik tapi tak balik, dia dah berasa hati. Kenapa? Ini semua bukan kerana penyakit, tapi nak marah anak tapi memilih untuk diam. Kenapa, sahabat? Sebab hatinya semakin terdidik. Sesungguhnya kita rasa macam gini, kenapa anak kita jadi macam ni? Kenapa pasangan kita jadi macam ni? Sahabat, sebelum kita menyalahkan mereka, jom kita banyakkan istighfar dan taubat kepada Allah dulu. Mungkin kesilapan kita cara berkasih sayang masa kita muda dulu. Kita pentingkan orang yang suka kita saat kita senang, huha-huha. Ramai kan kawan yang macam tu. Tapi bila kawan kita berduka, kita tak hampir kepada mereka. Kita tak sungguh-sungguh mendoakan mereka. Indah, sahabat-sahabat La Tahzan. Kawan kita berduka, kita rasa kita turut berduka. Macam kita yang kehilangan ahli keluarga, lalu kita berdoa dalam sungguh-sungguh. Kita dengar kawan kita anaknya dapat sambung belajar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita rasa macam anak kita pula yang kita nak hantar pergi ke LIA. Subhanallah, anda miliki hati yang macam ni, inilah bahagia. Percayalah, anda takkan bahagia kalau anda tak bahagia melihat orang lain bahagia. Anda takkan bahagia kalau anda berseronok melihat orang sedang berduka. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Betul Zabidah Ahmad. Anak marah cucu pun mak tok menangis. Masya Allah, sebab tu mak-mak ni Masya Allah jiwanya subhanallah. Kita kalau ada yang orang muda, baya ustazah, lebih muda daripada ustazah, bawah 40-an, anak belum besar-besar, belum bagi cucu kat kita, tolonglah belajar daripada orang tua-tua. Subhanallah, mereka kalau boleh patah balik usia mereka menjadi orang muda, mereka hanya nak memperbaiki hidup, nak penuhkan jiwa dengan kasih sayang. Percayalah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa Siti Roziah Osman? Tak payah sentak-sentak, mari kita senyum-senyum sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cara supaya tidak mudah berputus asa, bab bahagian 3 ni sangat panjang. Buku ni dilahirkan sangat tak nak kita berputus asa. Siapa pun kita, orang kayangan, orang rupawan, orang miskinan, tiba kan Ustazah Zaid. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak nak membeza-bezakan sebab di sisi Allah yang Allah pandang hanyalah hatinya. Ai Kak Long Yati, limada? Mengapa tak ada suara? Orang lain semua duk komen bahagia. Kadang-kadang macam tu mak-mak kita ni. Tolong tengokkan handphone Kak Long Yati, mesti ada suara ni. Pasal apa tak ada? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Fatimah Wati ni cerita pasal apa? Kita duk kita duk simpan-simpan tepi kalau hal-hal keluarga kita, ya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita komen yang positif, yang baik-baik, yang boleh menambah semangat bagi kawan-kawan kita yang lain, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
ayuan, baru lepas sarapan kari pap ayuan yang gemuk gedempol. Jangan kecil hati Ustazah cakap gemuk gedempol tu kari papnya. Sebab yang makan tu lebih kurang begitunya. Tapi kan apa ni 2 biji dalam ni tadi. Habis ayuan. Masya Allah, tabarakallah. Saya cakap macam ni, ayuan tolong jangan hantar lagi. Macam Kak Ayah Gaus hari tu. Dia tahu Ustazah suka kari pap pagi-pagi. Bukan sebab suka sangat sahabat. Tapi sebab itu je saya sempat. Campak je 2 biji ke dalam, kalau yang besar macam ayuan punya ni sebiji pun dah kenyang dah. Campak dalam air fryer sambil-sambil nak siapkan apa kan. Buat air panas, naik atas. Tak sempat nak buat lain. Ustazah, awallah sikit lepas subuh. Lepas subuh gunakan masa untuk mengaji. Amalan harian tu guna sungguh-sungguh. Baca maksurat. Baca Yasin setiap hari. Ustazah dah ajak sahabat Latahzan. Buku amalan harian tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Habak mai dah. Kan dah nak bebel dah ni. Pantang Ustazah Zai ni. Tegak lagi. Tegak lagi. Buku amalan harian ni sahabat Latahzan wajibkan ada. Marah ni wajibkan ada. Ustazah duk kata khususnya orang yang bukan berpagi-pagian keluar rumah, tak sibuk nak hantar anak pergi sekolah, tak sibuk nak pergi kerja pagi-pagi kan. Tolonglah sahabat, tolong semua ada dalam buku amalan harian. Lunyaikan dia, letak dalam kereta satu. Contoh kan, saya contoh pagi ni disebabkan contoh Ustazah daripada dulu lagi. Pertama Yasin. Kedua 10 ayat daripada Al-Kahfi. Kita niatkan Yasin ni sahabat, apa sahaja yang kita hajat untuk kerja-kerja kita hari ni, Allah mudahkan, Allah hindar kita daripada segala mudarat. Surah Al-Kahfi 10 ayat. Kita minta untuk apa? Allah hindarkan kita daripada fitnah yang paling menakutkan, fitnah Dajjal. Kemudian kita baca maksurat Sughra pagi. Sughra kalau kita dah fasih tak sampai 15 minit sahabat. Baca doa maksurat Sughra dalam bahasa Melayu. Hayati sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, baca doa Abu Darda. Takkan berlaku satu perkara tanpa izin kehendak Allah. Semua ada dalam buku amalan harian. Doa Abu Darda. Terakhir, bacalah Asmaul Husna dengan terjemahan. 5 ni jangan tinggal kalau boleh di setiap pagi. Kadang Ustazah, ya Allah, dah memang kalut sangat ni, memang tak sempat nak maksurat. Mungkin lepas duha nanti kita ambil masa. Mungkin kadang-kadang Ustaz drive. Macam hari ni Ustaz drive untuk Ustazah, bukan Jaja. So Ustazah akan baca maksurat dalam kereta. Kalau tak sempat tadi 5 ni, Masya Allah, bagi Ustazah jangan tinggal. Mungkin anda ada amalan-amalan yang lain. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, dalam maksurat ni, dalam buku amalan harian ni sangat indah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebutkan apa? Amalan-amalan ni dia macam satu perisai. Seolah-olah kita nak keluar rumah tu, kita dah pakai baju besi siap-siap. Kita dah pakai senjata-senjata. Sebab Nabi yang cakap doa adalah senjata orang beriman. Jadi bila kita dah dengan tingginya usaha dan keluar rumah dengan Bismillahirrahmanirrahim, berlaku apa yang kita tak mahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, di luar rumah dengan kita dah berpakaian baju besi, dah dikelilingi oleh senjata-senjata, tapi still kenapa accident juga Ustazah, kenapa ada mudarat di luar rumah? Kita akan sebutkan apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita akan sebutkan ini Allah hendak berlaku kepada aku. Ini yang kita latih lisan kita, hati kita. Aku redha, berdamai dengan takdir. Sebab aku dah buat segala usaha, doa, amalan, nak pergi berperang dah pakai dah baju besi tadi kan sahabat-sahabat. Apa lagi yang kita takut? Subhanallah sahabat, termasuk yang semalam Ustazah cerita termasuk yang semalam Ustazah cerita scammer dan sebagainya. Anda boleh buat jahat atas dunia. Anda boleh memudaratkan siapa-siapa hamba Allah atas dunia. Tapi anda ingat, Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pelindung kepada kekasih-kekasihnya. Siapa kekasih Allah? Orang-orang yang beriman. Maka jadilah orang beriman. Dekatlah dengan Allah. Allah tak pernah jauh dengan anda sahabat. Diuji apa pun Allah akan lindungi. Baju besi tadi bermaksud perlindungan daripada Allah asbab amalan yang kamu buat. Maka Allah akan redha pada kamu disebabkan kamu redha dengan segala apa yang Allah beri kepada kamu. Semangat ni pagi-pagi ni. Maka tolong dengan sangat, jangan mudah berputus asa dengan apa ujian.
Maka kitab ini mengajar pada muka surat 50. Saya bagi sikit patah balik ke belakang. Sabar. Tak ada pilihan lain. Sabar. Suka tak suka, sabar. Sampai bila? Mati baru kita berhenti sabar. Ke-54, bukan hanya kamu. Kita ingat kita saja ke yang diuji. No, jangan nak perasan sangat lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan nak perasan sangat. Tulis kat Facebook kemain lagi. Hanya aku yang diuji. Amboi. Macam kau dah singkap seluruh kehidupan manusia atas muka bumi ni. Kan? Masya Allah, tabarakallah. Kita, kalau kita biasa sahabat, aku rasa aku seorang je yang sakit. Tiba bila kita pergi hospital, ya Allah Ustazah, bersyukurnya saya ingat saja yang paling teruk. Ada orang lebih teruk lagi. Kita, kalau kita ziarah orang yang lebih miskin, lebih susah daripada kita, sahabat, kita akan, ya Allah Tuhan, aku ingat akulah yang paling susah. Rupanya dia ni jauh lebih miskin, nak makan pun tak ada duit. Tapi lidahnya masih bersyukur pada Allah. Patutlah Islam ni suruh kita berukhuwah, suruh kita bersilaturahim dengan semua orang. Maka di situ kita akan dapat pelajaran. Okey, bukan hanya kamu yang diuji. Tolong sedar diri, tolong faham. Maka kita tak rasa keseorangan. Kita tak rasa macam nak kemurungan, nak kunci diri seorang-seorang dalam bilik kerana masalah kita. No. Orang lain pun ada masalah, ada ujian. Ketiga, jangan biarkan hati kita sakit dan terluka. Jiwa kita resah dan gelisah. Tubuh kita kurus kering dengan terus menerima memikirkan beban dan persoalan hidup yang tidak henti menghantui kita. Atau sibuk mengurus kehidupan orang lain. Ustazah baca yang mana ni? Muka surat 61. Bawah tu kita baca kalimah yang kita selalu ulang sebut dalam buku La Tahzan. La tahzan inna Allah ma'ana. La tahzan inna Allah ma'ana. Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah selalu bersama-sama kita. Sahabat, cukup mendamaikan kalau kita betul-betul kenal Allah. Tapi kalau kita la tahzan inna Allah ma'ana, tak rasa pun Ustazah damai di jiwa tu. Jangan salahkan siapa-siapa. Belajar lagi. Anda belum cukup kenal Allah. Tuhan yang maha melindungi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tuhan yang sangat dekat dengan kamu. Tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Sahabat, yang keempat, meredakan luka. Bagaimana dengan ujian? Kita kadang-kadang sebab orang tu lah Ustazah saya terluka. Macam mana kita nak meredakan luka? Kitab ni mengajar kepada kita sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kelima, semalam kita belajar. Kemarin, katakan begini. Kita memujuk hati kita, kita memujuk tubuh anggota jasad kita untuk sentiasa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masya Allah, Habibah Su'id. Macam-macam lah pengalaman anda. Kita hidup ni sahabat dirahmati Allah. Subhanallah, subhanallah. Tak tahu nak habaq lagu mana dah. Kalau anda istiqamah dengan La Tahzan Fasabrun Jamil, anda dapat ilmu macam-macam daripada ruang komen ni pun. Subhanallah. Yang keenam, semalam kita belajar ketabahan hati. Kena kuat sahabat. Semalam Facebook kita meriah kan. Ustazah Zai sekejap-kejap share daripada sahabat kita yang hebat-hebat ni. Subhanallah. Pakat ramai share ketika kita bacakan kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan cara membalas dendam yang paling baik adalah dengan menjadikan diri kamu lebih baik. Menjadikan diri kamu lebih baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita rasa macam cara membalas dendam. Hati kita rosak. Hati kita dah bernanah. Kalau sikit-sikit benda nak balas dendam. Benci, dengki kat orang. Tak boleh nak bagi senyuman dah pada orang. Kamu takkan bahagia. Kamu duduklah rumah besar mana, kamu takkan bahagia. Kamu dapatlah isteri besar mana, kamu takkan bahagia. Sebab apa? Sebab kamu dendam ke orang. Hati ni makin hitam sahabat. Kita ada mungkin di kalangan kita yang lahir daripada hati aku penuh dosa. Jadi dia berwarna hitam. Anda bayangkan ini wadah untuk hati anda. Dia penuh dengan air berwarna hitam. Acana sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Ustazah kata buang air berwarna hitam dalam hati itu. Bersihkan ia, putihkan ia. Acana nak buang Ustazah? Hati duk kat dalam. Acana nak tonggeng, nak campak ke mak ni Ustazah? Sian muka Ustazah tu pecah sagi kan mukanya. Contoh sahabat. Jadi, cara yang paling mudah adalah menuangkan air putih banyak-banyak di dalam air yang hitam ini. Tanpa memecahkan gelas, melempahlah keluar air hitam. Bila dimasuki banyak air putih, akhirnya toing, dalam gelas ni bertukar menjadi putih. Begitu hati aku ni hitam, banyak dosa. Kan untungnya Ustazah belajar agama daripada kecil. Belum tentu baik sahabat. Sebab yang Allah pandang bukan kau belajar agama sampai level mana, tudung kau labuh mana. Ya, kita disuruh menutup aurat patuh syariat. Tapi apa guna menutup pakaian lengkap, sahabat, solat lengkap, tapi hati hitam, busuk, bernanah sahabat-sahabat. Maka kita nak bersihkan ia dengan, putihkan ia dengan amal soleh. Putihkan ia sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut, dah betul Zan Aizan, pasal adih pula. Dapatlah isteri besar mana pun takkan bahagia kalau hati kita hitam sahabat. Jadi nak melatih hati kita ni, buang dendam, buang dendam, buang dendam. Please sahabat. Ada di kalangan kita berdendam dengan orang hanya disebabkan ya hutang dia tak bayar, ya dia aniaya kita. Saya terlibat dengan rancangan dengar, dengan TV Al-Hijrah, macam-macam masuk dalam inbox saya sahabat yang mereka share. Ustazah minggu ni kita kena bincang pasal ni sebab ada kes ni sekian-sekian. Ya Allah, aku sakit otak dengan masalah masyarakat ni. Kenapa ada sampai bapa buat perangai macam tu kepada anak usia 3-4 tahun. Saya Ustazah dewasa, syukur suami saya faham. Bapa saya perangai sampai hari ni. Bapa yang tak berupa bapa, ini haruan makan anak. Saya jumpa cerita macam tu. Sahabat, takkan kita mudah-mudah nak maafkan. Ustazah tahu dah, anak saya mengandung benih suami saya sendiri. Takkan saya ni nak maafkan bekas suami saya tu. Banyak macam-macam. Saya tahu peritnya derita anda. Tapi yang kita pandang sekarang bukan makhluk sahabat. Bukan si durjana itu yang kita pandang. Bukan mangsa keadaan yang kita pandang. Yang kita pandang adalah Allah. Takkan berlaku satu perkara tanpa izin Allah. Kenapa engkau bahagia Allah? Betul. Tapi ya Allah, nak putihkan hati ni, Tuhan, perlu kemacam-macaman amal salihat. Ya, kita dah solat, kita dah tutup aurat lengkap, kita dah sedekah. Zikrullah kita macam mana? Macam mana kita nak merapat dengan Allah sampai bila datang trauma itu menghantui kita, kejahatan yang menyebabkan hati kita berdendam, sakit hati kita dengan orang lain. Cepat-cepat zikrullah. Zikrullah sahabat. Jangan ada orang yang melayani dendam sampai dimasukkan ke dalam liang lahat. Tak takut ke sahabat? Kita dinilai oleh Allah berdasarkan hati kita. Memang orang buat kita sakit. Kadang-kadang, yelah macam ada kisah scammer. Orang tu duit dalam bank habis licin licau. Tak tinggal satu sen pun. Ini memang kebiadaban luar biasa dahsyat sahabat. Kenapa dahsyat sangat aniaya orang kumpul rezeki halal? Bertahun-tahun dia nak sapu macam tu je. Tipu orang, aniaya orang. Takkan saya nak maafkan mudah-mudah Ustazah? Sebab jawapannya kita pandang Allah yang maha memaafkan. Yang suka orang memaafkan. Allah kaut kita. Allah angkat kita. Ibarat macam mana sahabat kalau kita kata kau tu sebenarnya campak ke tanah. Ayam pun tak sudi nak patuk. Hina kau tu. Tapi ada orang yang angkat, kaut kita, masukkan ke dalam hati kita, sayang kita. Allah tak pernah menghina kita. Khususnya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang betul-betul nak kembali kepada Allah. Ya Allah Tuhan, ajarkan aku untuk memaafkan. Sebab yang berlaku semua ini atas kehendak Engkau jua. Allah tu zalim ke sahabat? Bagi kita berlaku sesuatu yang buruk pada kita, Allah tak pernah zalim. Tempuh, Allah tahu kenapa Allah beri kepada kita
Pasti Allah Maha tahu. Kita yang serba-serbi tak tahu. Tolong akui diri kita sangat-sangat rendah, sangat-sangat hina, tersungkur sahabat-sahabat dirahmati Allah di pintu syurga. Kalau Allah tak campakkan rahmat redanya, kita sampai ke sudah takkan masuk ke dalam syurga itu. Ustazah tersyashul, kita sampai ke sudah takkan masuk ke syurga itu. Tersyashul kan. Jadi saja je nak gurau dengan anda. Pasal macam tegang sikit hari ni. Tak tegang mana, saya sayang anda sahabat-sahabat. Yang ketujuh, setengah jam dah mukaddimah, barulah kita nak masuk pelajaran baru. Apakah itu pelajaran baru sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jangan seperti biasa. Apa kau bondo ni? Senyum seindah suria. Senyum. Macam stres ramai hari ni. Stres lah ustazah macam tu. Dan memanglah kan. Pelat tome kan Rin Ali tersyashul kan. Ingat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terima kasih Ana Azrina Yusuf 50 stars. Masya Allah. Allah Maha tahu. Rohani Zaudah betul. Siti Ainur Haris Mat Daud. Masya Allah, ada ramai nama-nama baru. Ahlan wa sahlan. Anda lah sahabat-sahabat La Tahzan. Kita dalam Fasabrun Jamil setiap Isnin hingga Jumaat. Tapi Ustazah Zai tetap menamakan anda sahabat La Tahzan. Sebab apa sahabat La Tahzan? Sebab kita bermula dengan La Tahzan, memujuk hati, jangan bersedih sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Masih tak embung, why you menangis? Kan ceria-ceria, sokmo. Okay. Yang ketujuh, muka surat 68, jangan seperti biasa. Sahabat, kecewa itu biasa. Yang tidak biasa apabila kita tidak berputus asa kerananya. Kan? Kecewa tu biasa. Ustazah, saya nak A, kenapa Allah bagi B? Allah tak dengar ke doa saya? Ustazah, saya harap anak saya jadi A, tapi kenapa jadi B? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Anis Izzah pernah kena scam 1000. Buat report dapat balik. Masya Allah. Ini namanya kalau kita kan kalau hidup yakin. Kalau rezeki tu kita yakin dari Allah. Yelah Ustazah yakinlah rezeki daripada Allah. Anis tadi buat report dapat. Saya ni 1 juta Ustazah orang scam saya. Tak dapat 1 sen pun apa. Tetap kembali sahabat. Tak tahulah. Saya selalu fikir, kenapa Allah halang aku daripada rezeki itu? Kita akan patah balik, macam mana cara aku mendapatkannya? Bagaimana rasa aku di sini ketika aku mendapatkannya? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ruhana Jusu. Orang tak ada anak, lagu tu lah. Nak pelat pun pelat sendiri. Nak buat-buat pelat dengan suami. Dah tak ada anak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada yang tak tahu ke Ustazah Zai? Menghitung hari ni. Menghitung hari untuk ni dulu anak buah saya hadiah kat saya. Apa ni ditulis? Happy 19th anniversary Umi dengan Baba. Ini daripada anak anda Amirul, Aisyah dan Alif. Apa ditulis atas ni? Lupa dah. Semoga bahagia til jannah. So, bila 12 Rabiul Awal, saya dengan Ustaz memang kan kalau tinggal beberapa hari nak 12 Rabiul Awal ni kan. Nanti Ustaz kata, yang 20 tahun dulu kita buat apa masa ni? Macam itulah, macam orang teruja nak menikah kan. Macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu nanti kami nikah 12 Rabiul Awal pukul 11.30 pagi. Jadi nanti pagi-pagi subuh tu kami, abang 21 tahun dulu waktu ni abang tengah buat apa? Abang tengah debar-debar jantung, abang tengah nak pakai sampin, macam itulah kan. Walaupun dia dah 20 tahun sahabat, dia segar sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia segar. Sebab itu je lah. Itu je lah kenangan kahwin. Dan saya ngusik dia. Yelah tu kenangan kahwin. Ada tak rasa macam nak mengulang lagi kenangan tersebut? Kan? Mengusik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semalam kan saya sembang lagi. Saya bersembang dengan seorang hamba Allah ni sahabat. Dia bercerita tentang kawan dia. Allah, kesian ujian bagi seorang wanita. Sahabat, dia bercerita kat Ustazah pun pernah ada ujian. Suami dia macam nak ada hubungan dengan wanita lain.
Tapi berkat zikir, berkat merapat dengan Allah, berkat tidak beremosi melampau, dia layan air mata dia jatuh hanya ber-me time dengan Allah. Doa sungguh-sungguh, nampak perubahan demi perubahan baik sang suami. Alhamdulillah, benda dah makan tahun juga, tapi sekarang masih together. Mudah-mudahan doa Ustazah til jannah, amin, dengan suami itulah. Betul Ustazah, kalau kita melenting, kita melawan, dia lagi nak tunjuk ego dia. Masya Allah, ada orang lelaki kan, anda lelaki-lelaki kawam kat sini. Tapi sedih sebab sahabat dia tu pun Ustazah kenal, dia bercerita tentang sahabatnya. Akhirnya Ustazah dia baru saja bercerai. Kenapa sampai bercerai? Sahabat, suaminya diganggu oleh wanita lain. Jadi suaminya bekerja macam kalau polis ke askar macam tu, kalau nak buat majlis apa-apa kan, isteri pertama yang akan diangkat untuk menemankan dia ke majlis-majlis, yang declare lah orang kata kan. Tapi isteri yang bukan isteri lagi ketika tu, girlfriend dia tu macam bagi syarat, kalau dia perkahwin, daripada buat keputusan nak kahwin ni, kalau dia perkahwin, dia nak ambil hak isteri pertama tu. Maknanya mana boleh you dah kahwin dengan I, padahal macam tu saya pun tak faham macam undang-undangnya lah kot. Kalau dia nak pergi majlis mana, mestilah bawa isteri pertama, bukan isteri kedua, ketiga atau keempat. Tapi dia ni, dia nak ambil tempat tu. You kenalah bawa I pergi majlis apa semua macam tu. Lepas tu dipendekkan ceritanya, si isteri pertama ni mengalah. Tak apa, you declare isteri kedua tu, bawa je. Dia kata sebab ada suami dia nak kahwin sangat. Hai wanita-wanita, kita belajar sesuatu daripada wanita itu. Kau hadok, dia kata apa kan? Daripada dia bermaksiat, Ustazah tak apa dia kahwin. Lepas tu dia dah nak kahwin tu, dia bagi syarat pula, kalau nanti majlis apa-apa, saya duduk kat rumah dengan anak-anak, dia nak pergi. Tak apa, saya dah puas dah temankan suami. Saya kata, ya Allah Tuhan, daripada tak laratlah nak bergaduh. Kita dah nak berdepan masa, bukannya kita muda lagi, macam itulah kan bahasa kita. So sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia nak rampas segala apa yang isteri pertama punya keistimewaan. Dipendekkan cerita, tak boleh bertahan rumah tangga tu, baru saja bercerai, dan dia buat majlis perkahwinan dengan isteri kedua tu besar-besaran. Besar-besaran. Bayangkan rapuhnya, menangisnya hati isteri pertama yang mempertahankan rumah tangga. Sahabat dirahmati Allah, ini bukan kes pertama, bukan kes ke-20 Ustazah dengar, terlalu banyak. Tapi sahabat, wanita yang hebat, dia terus bangkit. Pasal kau macam mana? Kau okey ke? Okey insya-Allah. Okey-okey saja. Padahal dia baru dapat tahu daripada doktor dia kena kanser. Saya kata, Tuhan, dapat tahu kena kanser. Untuk menjadi isteri yang taat, dia berhenti kerja. Dia membesarkan anak-anak. Dia dah nak mengalah dah dengan wanita yang nak mengganggu rumah tangganya ketika itu. Dan kedua wanita yang bercerita dengan Ustazah, dia cakap apa? Sedihlah Ustazah, kadang-kadang pergaulan suami kita ni, kenapa depan mata saya, telinga saya dengar kawan-kawan lelaki dekat pejabat cabar-mencabar. Alah, aku kahwin dua, elok aja. Boleh, kau pun boleh buat. Macam tu. Dia saling cabar-mencabar. Sebab itu kan Ustazah makin nampak, Ustazah cakap semalam dekat sahabat ni, Ustazah cakap patutlah Nabi suruh kita cari circle yang baik, kawan yang baik. Macam mana sahabat-sahabat? Macam mana kalau ada lelaki yang menonton? Macam mana kita dah tahu kawan kita ni dah seorang suami, punya isteri, anak yang ramai, kita pula yang alah kau kahwin je, settle masalah. Kenapa kita tak boleh jadi? Ingatlah isteri kat rumah tu yang dah berkorban, 4 orang kau anak kau. Ni perempuan ni datang nak mengacau je. Kenapa kau layan? Kenapa kita tak boleh jadi sahabat macam tu? Kenapa saling cabar-mencabar? Saya sedih dengan situasi itu. InsyaAllah perkahwinan tu boleh diselamatkan sahabat, kalau tak ada suasana cabar-mencabar. Dia nak tunjuk hebat macam mana? Yang kahwin ramai itu yang hebat? Kenapa kita nak cakap sunnah Rasulullah? Kalau tanya Ustazah, Ustazah Zaini ceramah kemain lagi, dia pun anti poligami. Wallahi saya berdosa di sisi Allah kalau saya cakap poligami tu tak boleh diamalkan, haram.
Para pendakwah, lelaki perempuan berdosa kalau Allah bagi, kita kata tak bagi. Allah bagi dalam Quran, kita kata tak boleh. Tapi maksud saya, sihatlah sahabat. Dengan ilmu, dengan akal, bukan saya tak jumpa lelaki-lelaki yang berpoligami, sukses, berjaya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan saya tak jumpa. Saya jumpa dan boleh dijadikan contoh bagaimana, dan kami rapat dengan mereka, bukan mereka tu tak ada masalah. Semua perkahwinan, apatah lagi perkahwinan 4, 3, 2, 1 pun ada masalah. Tapi masih bila mengembalikan kepada Allah, semuanya jadi indah. Yang ni muslimat dirahmati Allah, dia cuba. Saling cabar mencabar. Akan kau boleh gaji kau lebih besar daripada gaji aku, takkan tak boleh nak pasang dua. Kan? Jadi punca dua wanita ini bercerita pada Ustazah tadinya adalah kerana punca kawan-kawan saling cabar mencabar. So dia rasa halalkanlah. Dia tak tahu lepas kahwin tu lagi macam-macam ujian. Sedih sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kononnya pantang dicabar. Kenapa? Setan ni sangat. Ya betul lah kau mampu. Alah perempuan. Nanti dia senyap lah. Cabar mencabar. Kenapa jahat sangat hati kita ni sahabat? Kenapa tak mau tunduk kita kepada kehendak Allah? Kan? Ustazah berdosa kalau kata, hei lelaki jangan kahwin 4. Sedangkan Allah yang sebut dalam Quran. Tapi tengok Allah pesan pada kita, kalau hang takut tak mampu berlaku adil, sahabat-sahabat dirahmati Allah, fawahidah. Ada tak yang suami dengar kat sebelah? Tu sebut kat ada fawahidah. Kan Ustaz bila cerita-cerita pasal saya kata, iya kan bang, bagus, bahagia tengok. Tapi kenapa ya Allah sebut kalau tak mampu, maka 1 pun cukup. Sekian dimaklumkan. Baik. Tiba Ustazah Zai masuk bab tu. Okey. Tersedak ai. Mesti ramai suami-suami yang menonton ngumpatkan ai. Dah sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya nak share macam ni saja sahabat. Saya pun perkahwinan baru 21 tahun, 20 kali Rabiul Awal, 21 kali 12 Rabiul Awal. Saya dan Ustaz. Siapa saya untuk kata perkahwinan aku 10 tahun akan datang begini, aku akan bahagia untuk 40 tahun akan datang, aku akan together till jannah? No. Kita hanya usaha dan berdoa. Semua kita. Jangan pernah bongkar, akulah wanita hebat, suami aku takkan cari lain. Dia cari lain, aku ikat kaki dia. Kau dah kenapa sahabat? Kan tak. Jangan pernah bongkar sebab kita tak tahu takdir apa yang berlaku ke depan. Tapi lillah sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya cakap macam ni je, cabar mencabar. Kami perkahwinan yang diuji Allah tanpa zuriat. Alhamdulillah ala kulli hal. Wallahi saya cerita balik pada anda ni supaya kita ambil satu manfaat kalau ada untuk diri kita. 3 tahun, 4 tahun berkahwin tanpa zuriat. Bohonglah Ustazah dengan Ustaz tak cari usaha untuk cari kat mana punca. Suami isteri jumpa doktor, doktor sahkan sampai 3 orang doktor, sampai Hamid Arsyad yang mahal sebenarnya sahabat, pergi masa tu nak bayar mahal tak mampu ni. Anak murid recommend pakar gynae dekat UK Hospital UKM, pergi. Lepas tu 2-3 dapatkanlah beberapa opinion untuk doktor. Alhamdulillah anak-anak murid jumpa Ustazah yang ni insya-Allah. Jadi pergi. Doktor sampai kata semua okey, tak ada masalah. You tanya pada yang atas. Ni doktor Cina cakap. Dua-dua orang saling cubit-mencubit. Sedap diri sikit. Penceramah kena ceramah dengan doktor Cina ni. Tak kurang tu pergi bawa rehlah pergi mana? Pergi Surabaya. Pergi mana? Bila kiai-kiai tu tahu, oh belum punya anak ya Pak Ustaz. Nanti bila jemaahnya sudah masuk ke hotel, jom saya mau bawa ini, insya-Allah Ustaz bisa nanti Allah bagi zuriat yang soleh-solehah. Kita ni aku nak rehat ni. Dia bawa kami naik kereta pergi berubatlah secara perawatan Islam. Nanti jumpa siap suruh Ustazah Zai tukar nama Umi Latifah lah. Kau dah kenapa? Apa kena mengena aku tak mengandung nama Muzayyanah ni, tak sesuai kat aku. Bila kawan-kawan yang kita nampak soleh bawa kita kan, kita pun okey je lah bang. Nanti kawan-kawan nak bawa pergi je lah, dia nak jumpa guru-guru dia ni pun kan. Bila hati tak sedap, aku nak berubat cara apa macam ni, kita akan reject lah sahabat. Sebab kita tak nak syirikkan Allah dalam pada kita. Nak sahabat sampai ke satu tahap, beberapa tahun lepas 5-6 tahun, Ustaz tanya, saya bahagia tak macam ni? Kan? Saya cakap bahagia, Alhamdulillah, kita bahagia cara kita.
Lepas tu satu hari, ini saya memang kalau saya ingat sahabat, ya Allah, sebenarnya atas kita. Satu hari saya bertemu dengan seorang hamba Allah ni, rapat sebenarnya. Saya pergi jumpa isteri dia dekat dapur, biasalah. Lepas tu dia boleh cakap, Ustaz, masih lagi Ustaz berdua. Dah berapa tahun Ustaz? Berapa lama nak simpan? Ustaz try je lah yang baru. Depan Ustaz, saya ke belakang, telinga saya dengar. Tapi saya boleh senyum sembang dengan isteri dia. Saya senyum sembang dengan isteri dia. Sembang. Hati ni parah, muslimat dirahmati Allah. Seorang lelaki yang saya nampak macam berwibawa, boleh bercakap macam tu. Saya balik rumah, saya nampak sepanjang kami bertamu di rumah orang ni, sahabat, Ustaz tak selesa. Tak lama tu, ya, jom kita balik. Sampai kat rumah, muslimat dirahmati Allah, saya nampak Ustaz termenung. Saya kata, kenapa? Allah, nak cerita kan, hampa gelak kan Ustaz Azwan pula. Tapi nak cerita, dia kata apa? Sampai hati abang tu cakap macam tu kat kita. Bang, sampai hati. Dia cakap, sampai hati yang dia cakap macam tu. Kenapa bang? Cik, saya biasa tunjuk kontrol macho, sahabat. Kenapa? Kenapa yang abang sedih sangat ni? Abang bukan sedih kat abang ni. Tapi dia tak sepatutnya cakap macam tu depan sayang. Mesti seorang perempuan bila dengar orang lelaki boleh cakap, sahabat rahmat Allah, kenapa simpan lagi Ustaz? Maksud macam nak kata tak boleh beranak tu, kahwin dah lain. Berhari-hari benda tu efek pada Ustaz, macam dia bukan kesian kat diri dia, kan, sahabat dirahmati Allah, tapi dia kesian saya mendengar. So dekat situ, muslimat dirahmati Allah, saya boleh faham. Okey, sebenarnya atas kita, kau dengar apa, kau berkawan apa, hei lelaki, apa tujuan kau berkahwin? Kan, jadi kalau kita tahu kita boleh mencari bahagia cara begini. Dan sharing saya ni, muslimat dirahmati Allah, saya cuma nak kata kita adalah kita. Kita ada Allah yang kita yakin. Kenapa Allah bagi demikian kepada kita? Bohonglah kalau saya kata lelaki kot takkan tak ada nawaitu sekian-sekian. Muslimat dirahmati Allah. Tapi semua ini kan di atas track takdir yang Allah bagi. Dan ustazah tak boleh, saya ikat dia sampai saya wedding anniversary ke-40. Sayalah milik dia satu-satunya. Contoh, siapa saya untuk memegang takdir? Allah boleh uji macam-macam. Tapi kita kan ada Allah sebagai sandaran. Minta, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So kita pula yang pujuk ustaz. Patutnya kan dia pujuk aku pula. Tak apalah bang, saya tak terasa hati pun atas kita muslimat. Kalau ikutkan, masa tu juga saya balik. Kan, mulut tak ada insurans, laser dia ni depan-depan aku cakap macam gitu tu memang perit. Sedangkan doktor sahkan kami berdua tak ada masalah. Muslimat dirahmati Allah. Kalau ada masalah, contoh doktor sahkan ustaz ada masalah, mestilah ustaz akan kata, abang yang tak boleh bagi anak. Kan, kenapa orang kata? Orang tak tahu. Dan kalaupun doktor kata ustazah yang ada masalah, kan muslimat, kita yang tahu. Kita tahu bang apa doktor cakap kat kita. Kita tahu kenapa kita nak dengar cakapnya orang. Sebab tu apa pun muslimat atas kita. Okay? Orang boleh bercakap macam-macam. Kalau tadinya ustazah layan Haji dah kenapa mulut laser sangat? Confirm saya tak bersaudara dengan dia sampai hari ni. Dan sampai saat ini saya sangat baik dengan mereka. Sangat baik. Kan walaupun dia pernah beberapa kalilah melukai sebab dia ni jenis mulut macam yang kalau orang tak ada anak ni dia pantang sikit lah muslimat. Kan? Tapi sampai sekarang saya berkawan dengan dia. Bila dia cerita hal anak, aku tukar cerita lain, aku pergi ceramah dia hal lain pula. Sekian dimaklumkan. Okey, kita sambung. Sekarang pukul berapa dah? 2,000 lebih orang yang menonton. Anda biar betul tak ada kerja. InsyaAllah. Subhanallah, saya minta maaf. Sharing ikhlas saya ni sahabat, sebab ada orang yang dengan mulut dia, ada orang balik menangis menderita. Kenapa kita tak letak situasi diri kita di situ? Berhati-hati sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Allah, Umi Salwa belum kenal ustazah ni. Kalau anda kenal ustazah, anda takkan doakan ustazah dapat kembar nanti. Sebab sekarang saya dah tak aminkan doa-doa macam ni. Saya ada agenda lain. Minta maaf sahabat. Ustaz Azwan dengan Ustazah Zai dah ada agenda lain. Okay, kami dah nampak jelas. Kan kalau Nabi kata kita mati ni hanya bawa doa anak soleh, ilmu yang dimanfaatkan, amal jariah. Kan? Doa anak soleh ni kita pinjam anak kat Salasiah Abdul, anak sahabat-sahabat semualah insya-Allah. Kan? Kalau ustazah termengandung usia sekarang dah dekat 50 tahun ni sahabat, kompom lah, cik tak cukup tidur, cik gaduh dengan lelaki cik, bang tolonglah ya bang, 20 tahun sayang hidup aman tak damai tidur ni, nangis pula baby ni abang jaga. Apa hal aku pula jaga kau yang beranak kan? Dah akhirnya tak bahagia. InsyaAllah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya mengatur, menentukan. Kita tempuh je hidup ni. Subhanallah. Kita faham.
Mungkin pernah beberapa keadaan membuatkan kita berseteru, ingin memberontak, ingin marah, ingin berteriak, berasa lelah dan resah, ingin mengakhiri hidup sahaja. Tetapi cuba kita fikirkan sekali lagi. Mengapa Tuhan memilih kita lahir ke dunia? Mengapa kita ada di muka bumi ini? Pasti ada alasan khusus. Alasan apakah pula yang membuatkan kita mudah mengatakan mahu menyerah? Sedangkan kita sendiri belum tahu alasan Tuhan membuatkan kita lahir ke dunia. Sahabat, kita dilahirkan oleh Allah semata-mata untuk beribadah. So pandanglah semua ujian yang Allah beri kepada kita ni adalah caranya Allah untuk menarik kita sebagai ahli ibadah. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saat ini bukan waktu yang tepat bagi mengusik kembali masa-masa yang lalu. Bukan waktu yang bagus bagi membicarakan keadaan hati yang sedang berada di ambang hangus. Kita masih ada peluang memulakan semula semuanya dari awal. Kita masih, Umi Ji dah 3 tahun belum dapat anak. Pujuk anak semua Allah yang terbaik. Allah sahabat. Allah sahabat. Kan tak tahu lagi lah macam mana nak share sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah. Banyak pula komen-komen anda. Okay? Kita masih ada peluang memulakan semula semuanya dari awal. Kita masih berkesempatan menyambung perjalanan hidup kita yang pernah terhenti. Yang penting jangan pernah berputus asa, sahabat. Sambung kisah hidup kita yang terpotong itu. Sambung kembali cita-cita yang belum sempat kita wujudkan. Kan? Kita tengah semangat, sahabat, tiba-tiba tertarik handbrake kerana ujian. Patah balik. Allah nak aku beribadah kepada Allah. Atur kembali harapan-harapan tempoh hari yang pernah membuat kita kecewa. Bukan mahu kecewa lagi, tetapi membuktikan kekecewaan kita semalam adalah jalan untuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Lebih baik lagi pada masa hadapan. Ya Allah, mungkin aku banyak lupa sebelum ni. Kau uji aku begini, Ya Allah. Untuk apa? Untuk kita memperbaiki masa depan. Sebab itu tahniah ibu ayah yang dipanjangkan usia oleh Allah. Walaupun ada beberapa perkara yang terkorban, yang terpaksa dikorbankan, yang kita menangis dengan limpahan air mata. Tapi hari ini hidup kita lebih baik untuk menyebut-nyebut namanya Allah. Allah sangat dekat sebenarnya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Penulis pernah membaca sepotong ayat dalam novel apa ni? Giz N. Setiap perjalanan memerlukan tujuan. Setiap pelari memerlukan tempat berhenti. Setiap manusia perlu ada titik memulai dan mengakhiri. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bagaimanakah dengan kita? Jelaskah kita tidak mungkin berakhir di tempat yang ingin kita tuju sekiranya kita tidak mula berjalan mencarinya? Kita kan yakin kita pasti menuju alam akhirat. Dunia ni pasti kiamat. Kalau bukan kiamat besar, kita yang dilanda kiamat. Yakni nyawa kita berakhir hayat. Sahabat, kita akan menjadi mayat. Kita akan dikebumi di dalam tanah yang padat. Sahabat, gelap gelita. Kita tak ada pilihan lain kecuali kita mendiaminya. Ya, kalau kita direhatkan saja. Tapi kalau dia azab tanpa henti, kita tak sanggup. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak boleh berhenti. Terus berjalan menuju akhirat. Dalam perjalanan itu macam-macam yang kita jumpa. Maka matlamat kita adalah akhirat. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita selamat. Jangan rasa hidup ni terhenti di dunia semata. Mati berakhirlah segala, tak. Kita akan dihidupkan semula. Subhanallah. Kita ingin kebahagiaan, kita ingin kejayaan, kedamaian. Apakah kita mampu mendapatkan itu semua tanpa sebarang tindakan? Kau ingat boleh order macam Grab Food, Panda Food tu saja. Hello, hantar kedamaian kat saya 3 kilo. Kau dah kenapa? Kan sahabat-sahabat?
Tindakan tidak akan ada sekiranya tidak didahului dengan bermula. So biasanya kita bertindak untuk sujud kepada dia bila bermulanya ujian. Faham ya? Ada sebuah kisah seorang pencari emas. Kisah lagi. Ini kisah-kisah dari Indonesia sebab penulisnya Alfiah Barkah pada bahagian ini. Saban hari dia bekerja mencari emas. Suatu hari dia mendengar kabar tidak jauh dari tempat tinggal ada lubuk emas. Dia mahu menjual rumahnya dan membeli tanah lubuk emas itu. Berhari-hari dia mencarinya terus menerus, namun emas yang dicari belum juga dia temui. Berminggu-minggu berlalu, akhirnya dia lelah dan berasa putus asa sehingga dia menjual semula tanah itu. Tidak lama kemudian, dia mendapat tahu ada orang lain yang terjumpa emas di tanah itu. Kedudukannya tidak jauh dari tempat dia mencari. Tepatnya hanya tinggal 3 langkah lagi. Dia menyesal kerana sudah lebih dahulu menyerah. Padahal sekiranya dia bersabar sedikit sahaja lagi, mungkin dialah yang akan jumpa emas itu. Nasi sudah menjadi bubur. Dia sudah menjual tanah itu. Inilah sifat kita sebenarnya. Sudah lebih dahulu menyerah. Perjalanan kita panjang menuju akhirat. Kenapa kita nak menyerah di tengah-tengah, sahabat? Perjalanan kita masih perlu diteruskan selagi kita belum mati. Allah belum menghantarkan ajal. Kenapa kita nak mati sebelum ajal? Kita sudah menyerah. Ini kesilapan yang besar. Padahal kita sendiri tidak tahu apa yang akan kita peroleh sekiranya kita terus berjuang dan berusaha. Halah ustazah dah berpuluh tahun berjuang dan berusaha tak dapat apa. Siapa kata tak dapat apa? Perjuangan dan usahamu itu menjemput pahala. Di sini macam tak ada apa, tapi di sana bertukar menjadi nilai yang paling bermakna untuk membeli syurganya Allah. Allah sudah berikan jalan, Allah sudah berikan rezeki, Allah sudah berikan kita kemudahan. Hanya kita yang tidak sabar, ingin segera mendapatkan hasil daripada jerih payah kita. Sebab tu Ustazah kata jangan ambil kerja Allah. Apa kerja Allah? Hasil. Kalau ambil kerja Allah memang mengong sebelum waktunya, sahabat. Saya dengan Ustaz kahwin untuk mengikut sunnah. Itu usaha kita. Semoga Allah limpahkan kita dengan barakah. Tapi hasil daripada perkahwinan, siapa yang tak mengimpikan zuriat? Itu kan kerjanya Allah. Kalau boleh dibeli dengan satu baby harga 2 juta, menjadikan benih tumbuh sebagai zuriat, saya sanggup bergolok bergadai. Tak apalah bang, kita bayar je lah 2 juta kot untuk satu baby. Sahabat, berapa ramai terbukti usaha habis ratusan ribu. Tapi kalau Allah tak beri, so sia-sia ke usaha saya yang berubat selama ni? Tak sia-sia. Allah pandang itu sebagai pahala. Serahkan kepada dia, sahabat. Jangan kata, alah berubat macam-macam pun tak jadi apa. Hampa ketawalah. Tapi kita tahu usaha kita selama ni bukan sia-sia. Hasil jangan ambil, itu mutlak hak Allah. Allah nak beri, alhamdulillah. Allah tak beri, ada perancangan Allah yang lebih baik untuk kita. Jangan selalu berburuk sangka. Jangan mudah menyerah begitu saja. Jalan hidup masih panjang. Masih banyak yang perlu diperjuangkan. Jangan berhenti begitu saja. Anda bayangkan kalau Ustazah dengan Ustaz, sudah-sudahlah bang, tak payahlah kita nak fikir apa lagi dah. Kan? Kita bukan ada anak pun. Kita duduk je dekat rumah saja. Tunggu jiran sebelah hantar makanan. Tak payah nak pergi kerja susah-susah buat apa bang? Bukan orang tak mengata, sahabat. Kerja siang malam sampai tak ada rehat. Pagi petang tak cukup kat Malaysia, pergi luar Malaysia. Cari harta untuk apa? Sengih je lah kita. Sengih je, kesiannya orang ni tak faham. Dia ingat kerja ni untuk bagi makan mulut anak je ke? Kerja ni untuk apa, sahabat? Usaha. Usaha ni apa? Pahala. Kat mana kita nak gunakan semula? Kepada jalan-jalan Allah. Kalau orang faham hanya satu, orang bekerja bagi nak rak sebab nak besarkan anak. Hang bukan ada anak pun cukup-cukup lah kerja. Bukan orang tak mengata. Ada ke Ustazah orang mengata? Ada. Tapi gemuk macam ni aja, okey je sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maksudnya apa? Kita tahu matlamat kita untuk akhirat. Okey, mudah-mudahan
Semua selamat dunia akhirat. Bila kita ada ilmu, ada senjata, ada kekuatan doa, kita yakin Allah sangat dekat. InsyaAllah sahabat, kita jumpa lagi esok untuk cara supaya tidak mudah berputus asa yang ke-8. Ampun maaf, zahir batin, I love you, muah-muah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.